Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar kawan-kawan? Semoga semuanya dalam keadaan sihat sentiasa hendaknya, insyaAllah. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan satu nasihat cikgu saya ketika saya belajar diploma dulu, yang mana saya amalkan nasihat ini, dan sekarang bila saya bekerja dalam universiti, saya kongsi pula nasihat ni kepada pelajar-pelajar, yang mana saya rasa nasihat ni sangat bergunalah kepada mereka-mereka yang sedang menuntut ilmu. Tak kira lah mereka yang sedang sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun pelajar IPT, di mana saja. Nasihat ni bagi saya sangat membantu dan bergunalah. Yang mana kalau saya tak kongsi, mungkin kalau esok-esok anda kata saya lupa, dia akan hilang begitu saja. Pesan cikgu saya, masa kita menuntut ilmu ni, masa kita jadi pelajar, masa kita belajar, ada 4 perkara yang kita kena kurangkan. Ada 4 perkara yang kita kena kurangkan. Baik, yang pertama adalah, kata cikgu saya, yang pertama kita kena kurangkan duit. Apa maksud kurangkan duit ni? Baik, mungkin ada orang, dia ni datangnya daripada keluarga yang senang. Maksudnya kalau masa belajar tu dia minta duit dengan mak ayah, dia tidak jadi satu masalah. Minta dapat. Dan mungkin masa belajar ni dia membawa satu simpanan yang banyak. Pesan cikgu saya, masa kita menuntut ilmu ni, jangan ada duit dalam simpanan terlalu banyak. Sebab apa? Sebab bila kita duit banyak, kata dia, kita akan jadi panjang akal. Kita nak beli tu, kita nak beli ini, kita nak ke situ, nak ke sini. Duit banyak, orang duit banyak. Tambah pula zaman sekarang ni, duduk di katil pun kita dah boleh membeli, dah shopping. Bermacam-macam platform pembelian online sekarang. Bila kita dah duit banyak, kita nak beli itu ini kan. Jadi sebab daripada itu, ia akan mengganggu fokus kita ketika kita belajar. Jadi dia kata yang pertama masa belajar, kurangkan duit. Kalau kita ada duit banyak, bagilah pada mak atau ayah kita atau sesiapa saja yang kita percayai untuk pegang duit tu sementara waktu. Pesan yang kedua daripada cikgu saya adalah, masa belajar kurangkan rambut. Ini menarik. Maksud kurangkan rambut ni adalah, jangan biar rambut kita terlalu panjang. Dan nasihat ini terpakai kepada perempuan dan lelaki lah. Kata cikgu saya, bila rambut kita terlalu panjang ni, kita akan mengambil masa yang lama untuk kita uruskan dia. Contoh, bila kita mandi, kita kena ambil masa yang lebih lama untuk pastikan dia cukup basah, nak shampoo dia dan sebagainya. Kemudian lepas mandi kita kena keringkan rambut, kita kena sikat. Mungkin bila orang rambut panjang ni, dia akan lebih memahami lah. Saya dulu masa belajar pernah simpan rambut panjang. Saya akui memang kita akan lebih masa, dan kadang-kala bila rambut terlalu panjang ni, kita akan jadi serabut. Dan nasihat ni juga terpakai untuk wanita juga, tidak ada masalah. Mungkin boleh rambut tu tidak terlalu panjang lah, sebab saya tahu orang perempuan mesti faham bila rambut panjang ni, dia akan ambil masa yang lama lah untuk dia keringkan rambut dia. Nasihat ketiga adalah, masa belajar kurangkan tidur. Ini semua orang tahulah. Para sarjana, para ulama pun dah bersetuju bahawa orang yang banyak tidur ni hatinya akan mati, hatinya keras, hati jadi keras sebab kita terlalu banyak tidur. Tidur memang perlu, dan tidur penting untuk kita merehatkan badan kita. Tapi bila kita terlebih tidur, ini jadi masalah. Inilah menjadi masalah, terutamanya ketika kita sedang menuntut ilmu, ketika kita sedang belajar. Kadang-kadang ada orang lepas subuh tidur, sebelum zuhur tidur, petang tidur lagi, malam tidur lagi, esok subuh baru bangun. Amalan ni sangat tidak bagus kepada anda jika anda sedang menuntut ilmu. Sebab daripada segi kesihatan pun, banyak tidur ni boleh memberi banyak kesan yang tidak bagus lah. Barisan pakar kesihatan juga dah beritahu kalau banyak tidur ni, yang pertama, risiko untuk stroke dan sakit jantung meningkat. Sebab badan kita tidak bergerak aktif, banyak kita duduk tidur kan, darah kita tak pump dengan baik. Jadi risiko untuk dapat sakit jantung tu meningkat. Yang kedua, diabetes. Orang yang banyak tidur ni, dia punya waktu tidur tu, dia punya jadual badan dia tu dah tak betul, dah terganggu. Jadi paras gula dalam darah dia tu akan terganggu lah, yang mana akan menyebabkan dia mudah untuk dapat diabetes, dan pelbagai lagi masalah kesihatan kalau terlebih tidur ni. Dan yang keempat, dan juga poin yang terakhir adalah, masa belajar ni pesan cikgu saya,
kurangkan makan. Ini pun satu lagi. Tapi saya percaya kebanyakan pelajar macam kita dululah, kalau kita ingatkan zaman kita belajar, memang kita duit tak banyak, kita makan pun tak banyak. Tapi ada juga kawan-kawan kita yang kita tengok makannya berlebih-lebihan. Jadi pesan cikgu saya, masa belajar ni kurangkan makan. Makan perlu, makan itu perlu, sebab kalau kita tak makan, badan kita tak dapat energi, tak dapat tenaga. Tapi makan tu berpada-pada, bukan kuantiti tapi kualiti. Kita makan tu ikut jadual. Breakfast, makan tengah hari, mungkin minum petang sikit, atau makan malam sebelum maghrib ataupun sebelum isyak kita kena makan malam. Jangan terlebih makan, sebab bila kita terlalu banyak makan, yang pertama efek daripada segi kesihatan lah. Yang kedua, lepas makan kan kita akan rasa lemah, kita rasa mengantuk. Jadi itu akan mengganggu kita untuk belajar, akan mengganggu fokus kita. Sangat tidak baguslah kepada mereka yang sedang belajar dan juga sedang menuntut ilmu. Itulah pesan cikgu saya, iaitu 4 perkara yang perlu dikurangkan semasa kita sedang menuntut ilmu ataupun ketika kita bergelar seorang pelajar. Tetapi boleh juga kita amalkan walaupun kita bukan seorang pelajar. Macam saya, seorang pekerja, dan kawan-kawan yang mungkin dah bekerja sekarang, dah tak belajar pun boleh amalkan nasihat ni. Yang pertama, saya recap balik lah. Yang pertama, kita kurangkan duit. Yang kedua, kita kurangkan rambut, iaitu rambut kena pendek. Yang ketiga, kurangkan tidur. Dan yang keempat, kurangkan makan. 4 perkara ni kalau kita amalkan, insya-Allah memang ada rasalah kesan dia. Saya amalkan lepas cikgu saya ni kongsi dalam kelas. Saya amalkan sehingga habis pengajian diploma, dan saya amalkan juga ketika zaman degree. Dan saya percaya, saya akui memang ada perubahan lah, memang ada perubahan. Terutamanya kalau kita jaga dua yang terakhir tadi, iaitu kurangkan tidur dengan kurangkan makan. Memang akan rasa sangat membantu, terutamanya untuk kita fokus. Sebab zaman belajar ni kita nak fokus je, kita nak fokus. Kan, bayangkan kalau dalam kelas ataupun kita lah pernah mengajar adik-beradik kita, bayangkan kalau mereka tak fokus, kita akan rasa marah kan. Jadi fokus ni sangat perlu bagi seorang pelajar. Itu sajalah perkongsian saya. Mungkin ada sedikit manfaat. Kalau ilmu yang cikgu saya kongsikan kepada saya ni, dan saya kongsikan juga kepada kawan-kawan ataupun para penonton, semoga pahala itu terus mengalir lah. Cikgu saya tu pun mungkin ada cikgu yang pesan pada dia, dan dia pesan pada saya, dan saya kongsikan kepada semua. Semoga pahala tu terus mengalir dan menjadi asbab kebaikan kepada kita, dan juga menjadi jawapan untuk kita jawab di akhirat nanti. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.